Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari Biologi Tingkatan 5 KSSM. Video pada kali ini adalah sambungan daripada bab 5 iaitu gerak balas dalam tumbuhan, dan kali ini kita akan masuk 5.2 iaitu fitohormon. Jadi standard pembelajaran pada kali ini adalah 5.2 fitohormon, di mana anak-anak perlu menguasai memerihalkan fitohormon dan menyatakan fungsi fitohormon iaitu auksin, gibberellin, sitokinin, asid absisik dan etilena. Video yang lepas, cikgu telah menerangkan berkenaan dengan jenis gerak balas. Jadi, apakah yang mengawal atur gerak balas dalam tumbuhan? Kalau manusia dan juga haiwan, kita mempunyai sistem saraf dan juga hormon bagi mengawal atur aktiviti hidup kita. Jadi, bagaimana pula dengan tumbuhan? Fitohormon ataupun hormon tumbuhan, dia merupakan bahan kimia yang merangsang dan menyelaras gerak balas dalam tumbuhan terhadap rangsangan pada kepekatan yang sangat rendah. Biasanya, fitohormon disintesiskan di dalam organ tumbuhan tertentu dan diangkut ke bahagian atau organ sasaran melalui floem. Baiklah, mari kita lihat jenis fitohormon dan juga fungsinya. Okey, cikgu mulakan dengan auksin ya. Auksin merupakan sejenis fitohormon di mana dia berfungsi dalam fototropisma dan geotropisma. Di mana auksin ni dia menggalak, dia menggalak perkembangan kedominan apeks pucuk dan akar. Selain daripada itu, auksin juga dia merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel akar dan sel pucuk. Selain daripada itu, auksin dia merangsang percambahan akar adventitus pada keratan batang. Okey, akar adventitus ni dia merupakan ni tengok gambar dia ya. Ini ada batang kat sini. Tapi dekat ruas-ruas batang ni, biasanya macam pokok buluh ke ataupun pokok tebu ke, dia ada ruas dia kan. Okey, atau apa-apa pokok lah macam kangkung ke, dia ada ruas dia. Jadi dekat ruas ni dia keluar akar. Ini dinamakan sebagai akar adventitus. Jadi kalau ada bahagian akar ni, kalau kita tanam, tumbuhlah dia. Okey, hiduplah dia. Jadi auksin ni dia akan merangsang percambahan akar adventitious. Okey, adventitious. Okey, seterusnya auksin merangsang pembahagian sel di kambium. Cikgu dah terangkan pada video sebelum ini berkenaan dengan sel kambium. Okay. Dan juga pertumbuhan sekunder kan. Pembahagian sel di kambium. Okay. Semasa pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder, dia ada pembahagian sel di kambium tu. Okey, auksin tadi merangsang. Okey, auksin dia boleh merencat keguguran buah dan daun yang masih muda. Jadi, pokok itu akan tidak, kalau dia ada buah, dia takkan gugur dengan cepatlah. Buah tu, maksud saya buah yang tidak matang, dia takkan gugur disebabkan oleh adanya auksin. Dan juga daun-daun muda tu dia takkan gugur sebab adanya auksin. Jadi dia merencat keguguran buah dan juga daun yang masih muda. Kemudian dia merencat pengeluaran tunas sisi. Ini dia fitohormon auksin dan juga fungsinya. Okey, seterusnya cikgu terangkan berkenaan fitohormon yang kedua iaitu gibberellin. Okey, gibberellin, fungsi gibberellin menggalak pembahagian dan pemanjangan sel batang. Okey. Kemudian dia merangsang perkembangan daun, bunga dan buah. Selain daripada itu, gibberellin juga merangsang
perkembangan dan percambahan biji benih. Okey. Jadi bila ada gibberellin ni, dia akan menyebabkan pertumbuhan batang, berbunga dan pada tumbuhan kerdil. Dia akan menyebabkan pertumbuhan batang berbunga, okey, pada tumbuhan kerdil. Selain daripada itu, gibberellin ni dia merencat perkembangan akar. Dia merencat perkembangan akar. Okey, seterusnya kita lihat fitohormon yang ketiga. Ini dia fitohormon yang ketiga, iaitu sitokinin. Okey, sitokinin dia merangsang pembahagian dan pemanjangan sel. Pembahagian dan pemanjangan sel. Dekat mana? Okey, sel akar dan juga sel batang dengan kehadiran auksin. Okey. Kemudian sitokinin juga dia merangsang percambahan biji benih. Okey, dia merangsang percambahan biji benih. Selain daripada itu, sitokinin merencat. Ada istilah bahasa di sini, merencat. Dia rencat apa? Dia rencat perkembangan kedominan apex. Okey, merencat perkembangan kedominan apex. Okey, seterusnya melambatkan proses penuaan daun. Dia lambatkan proses penuaan daun. Dan sitokinin ini dia merangsang pertumbuhan daun, pertumbuhan tunas sisi. Ini fungsi sitokinin. Okey, seterusnya asid absisik. Okey, asid absisik fungsinya adalah merencat pertumbuhan tumbuhan. Dia merangsang pengguguran buah, daun dan bunga yang matang. Okey, menggalakkan kedormanan biji benih. Okey, dia menggalakkan kedormanan biji benih. Dan seterusnya, dia menggalakkan penutupan liang stoma pada musim kemarau. Dan seterusnya, asid absisik ni dia merencat pertumbuhan tunas dan percambahan biji benih. Dia ada fungsi-fungsi dia tersendiri. Okey, seterusnya etilena. Etilena. Okey, etilena ni fungsi dia adalah merangsang pemasakan buah. Okey, kedua merangsang penuaan tumbuhan. Dan yang ketiga, merangsang keguguran daun dan buah. Itu fungsi fitohormon etilena. Okey, kita lihat kesan auksin terhadap gerak balas ya. Okey, pertumbuhan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan dalam bentuk pertumbuhan. Kita lihat pertumbuhan-tumbuhan tu gerak balasnya dalam bentuk pertumbuhan. Okey, kedua, gerak balas pertumbuhan dikawal oleh auksin. Gerak balas pertumbuhan dikawal oleh auksin. Seterusnya, kita lihat satu eksperimen. Mari kita kaji satu eksperimen berkenaan dengan tentang kesan auksin ke atas gerak balas koleoptil tumbuhan seperti yang akan cikgu tunjukkan dalam rajah 5.4. Okey, mari kita lihat sama-sama. Okey, mari kita lihat eksperimen yang cikgu terangkan, cikgu cakap tadi. Ada 3 eksperimen, iaitu ada eksperimen pertama, kedua dan ketiga. Okey, ada 3 bahagian. Ini merupakan koleoptil. Okey, koleoptil. Kita lihat eksperimen pertama dahulu. Okey, di hujung koleoptil ni kita potong. Hujung koleoptil dipotong pada bahagian atas zon pemanjangan. Di sini kita potong. Okey, kita selepas 2 jam kita lihat tiada pertumbuhan. Okey, tiada pertumbuhan. Tapi bila kita letak balik koleoptil ni yang tepi ni kita letak balik kat sini. Okey. Kita dapati bahawa koleoptil tumbuh tegak ke atas. Kita dapati bahawa di sini di hujung ni banyak auksin lah. Kalau ikutkan banyak auksin sebab dia tumbuh ke atas, tegak ke atas. Okey, kita lihat yang kedua.
Eksperimen kedua. Okey, hujung dipotong. Okey, hujung dipotong. Kemudian kita letakkan di atas blok agar-agar. Blok agar lah yang lembut tu. Okey. Kita tengok di sini, selepas 2 jam, blok agar kita letakkan pada koleoptile terpotong. Kita letak sama-sama, sama rata. Sama, tak ada sengit ke kiri ataupun sengit ke kanan, kita tak sama-sama. Okey. Jadi kita dapati bahawa koleoptile tumbuh tegak ke atas. Okey, di sini kita lihat di bahagian hujung ni ada auksin kan, dan ini merupakan agar. Jadi auksin boleh meresap pada agar ni. Okey, dia boleh meresap pada agar. Jadi kalau kita letak agar kat sini, agar ni yang mengandungi auksin lah. Okey, jadi kita letak agar ni balik pada bahagian koleoptile tu. Okay, kita lihat ada pertumbuhan. Okey, koleoptile tumbuh tegak ke atas. Okey, yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Okey, hujung dipotong. Okey, kita letakkan koleoptile di atas blok agar-agar dan kita dah tahu bahawa koleoptile yang hujung tadi tu yang mengandungi auksin, auksin ni boleh meresap ke dalam blok agar-agar ni. Okey, selepas 2 jam. Okey, selepas 2 jam kita letak blok agar-agar ni kita letak di bahagian sisi koleoptile. Tengok. Yang ni kita letak sama kan? Tapi kalau yang ni kita letak bahagian sisi. Kita tinggalkan sikit. Ni tak kena. Yang bahagian ni tak kena. Okey? Dia tak kena agar-agar. Tak kena blok agar. Jadi selepas pada 2 jam kita dapati bahawa koleoptile membengkok. Okey, dia membengkok macam ni. Kalau anak tengok cikgu lukis ni, dia bengkok ke sini. Okey. Tapi bahagian ni dia bengkok macam ni. Okey. Saya nak tanya anak-anak. Cikgu nak tanya anak-anak. Yang ni, bahagian ni dengan bahagian ni, yang mana paling panjang? Mesti yang ni paling panjang kan? Jadi, pemanjangan ni di sebelah sini. Pemanjangan di sebelah sini. Di bahagian ada auksin. Okey? Jadi, dia akan membengkok ke bahagian kurang auksin. Dia akan membengkok ke bahagian sana. Okey, kita lihat apa maksud eksperimen ni. Okey, di sini kita lihat inferen yang kita dapat buat berdasarkan pemerhatian eksperimen yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, pertama, eksperimen ini menunjukkan bahawa auksin yang disintesiskan pada hujung koleoptile merangsang pemanjangan sel. Kita tahu bahawa auksin ni dia merupakan fitohormon yang boleh menggalakkan proses pertumbuhan. Jadi dia merangsang pemanjangan sel. Kedua, taburan auksin mempengaruhi arah pertumbuhan pucuk. Taburan auksin mempengaruhi arah pertumbuhan pucuk. Di mana tadi dekat eksperimen yang cikgu terangkan tadi tu ada blok agar-agar yang kita letak sama. Sama je kan, tak ada sengit ke kiri ataupun sengit ke kanan. Jadi kita tengok bahawa dia tumbuh ke atas, tumbuh menegak ke atas. Okey, taburan dia sama, taburan auksin tu. Kena semua pada bahagian tu. Okey, taburan auksin yang sekata menyebabkan koleoptile tumbuh tegak ke atas. Kemudian, bahagian yang menerima lebih banyak auksin memanjang dengan lebih cepat. Tadi kan dia cakap memanjang dengan lebih cepat dan menyebabkan koleoptile membengkok ke arah sisi yang kurang atau tidak menerima auksin. Yang bahagian ada auksin tadi tu, yang blok agar-agar dia tu yang cikgu letak sengit tadi tu, itu menunjukkan bahagian yang dapat auksin yang dengan banyak. Jadi bahagian auksin yang banyak tu dia akan memanjang sehingga kan dia membengkok ke arah yang kurang ada auksin tu, yang kurang mendapat auksin. Di situ ada pemanjangan di bahagian itulah, sebab tu dia membengkok ke bahagian sana. Okey? Okey, seterusnya. Okey, sebenarnya anak-anak, gerak balas tropisma dia sangat berkait rapat dengan taburan auksin. Okey, kalau anak-anak boleh ingat lagi, cikgu pernah mengatakan bahawa gerak balas tropisma ni dia berhubung rapat dengan hormon. Okey, dengan hormon. Jadi, gerak balas tropisma dia sangat berkait rapat dengan taburan auksin. Rangsangan luar seperti cahaya dan graviti dia mempengaruhi taburan auksin dalam tumbuhan. Ketiga,
auksin memberi kesan yang berbeza kepada sel di pucuk dan sel di akar. Jadi auksin dia akan memberi kesan yang berbeza kepada sel-sel di bahagian pucuk dan juga sel-sel di bahagian akar. Kepekatan auksin yang tinggi merangsang pemanjangan sel di pucuk. Okey, tak cikgu cakap kan? Kesan auksin pada sel pucuk dengan sel akar dia berbeza. Jadi, apa yang beza dia? Kalau dekat akar, kepekatan auksin yang tinggi, dekat pucuk, pemanjangan dia akan dirangsang. Pemanjangan sel dirangsang. Tapi, kalau dekat akar, dia akan merencat sel akar tu. Jadi, kepekatan auksin di akar, dia akan merencat pemanjangan sel di akar. Okey, kita lihat graf kesan kepekatan auksin terhadap pemanjangan pucuk dan akar. Yang warna biru ni akar, yang warna merah ni pucuk. Okey, kalau auksin kepekatannya tinggi, okey, maka dia akan merangsang. Bahagian pucuk ni akan merangsang. Okey, ini auksin. Okey, tapi kalau akar, kepekatan auksin yang tinggi, dia akan merencat pemanjangan sel akar. Ini graf dia. Yang warna biru ni merupakan sel akar. Yang warna pink ataupun merah ni merupakan pucuk. Okey, bahagian atas ni bahagian perangsangan. Okey, bahagian bawah ni perencatan. Okey, untuk paksi X kita tunjukkan bahawa kepekatan auksin. Okey, kepekatan auksin. Semakin pekat kepekatan auksin, semakin tinggi rangsangan untuk pucuk dia bertumbuh. Okey, semakin pekat kepekatan auksin, akar dia akan menjadi merencat pertumbuhan akar dia terencat. Itu maksud dia. Okey, mari kita lihat peranan auksin dalam gerak balas tumbuhan, di mana cikgu ada terangkan pada anak-anak bahawa peranan auksin ataupun auksin sangat berkait rapat dengan tropisma tadi kan, dengan gerak balas tropisma. Okey, mari kita lihat peranan auksin dalam gerak balas fototropisma dahulu. Fototropisma, gerak balas terhadap cahaya, rangsangan cahaya. Okey. Kita lihat pertama, arah gerak balas hujung pucuk dia bergantung kepada arah rangsangan cahaya. Okey. Taburan auksin pada pucuk adalah sekata jika didedahkan kepada cahaya dari semua arah. Ketiga, ini menyebabkan pucuk tumbuh tegak ke atas. Okey, kalau taburan auksin tu sekata, maka pucuk tadi akan tumbuh tegak ke atas. Okey, apabila pucuk didedahkan kepada cahaya matahari dari satu arah saja, auksin akan bergerak menjauhi cahaya. Faham maksud cikgu? Sekarang ni bila pucuk didedahkan kepada cahaya matahari, pucuk akan pergi menghala ke cahaya matahari kan? Tapi auksin akan bergerak menjauhi cahaya. Ini kenapa dia macam ni? Nanti cikgu terangkan. Okay, kepekatan auksin lebih tinggi di bahagian teduh. Sebab dia menjauhi cahaya. Dan ni kita cakap pasal pucuk didedahkan kepada cahaya dari satu arah sahaja. Okey, jadi auksin akan bergerak menjauhi cahaya. Okey, maka kepekatan auksin akan lebih tinggi di bahagian teduh berbanding pada pucuk yang kena pada cahaya matahari tadi. Okey? Faham betul-betul ya? Nanti cikgu terangkan. Tak perlu jangan risau. Okey, kepekatan auksin menjadi tidak sekata di pucuk. Betul lah kan? Sebab apa? Sebab cahaya matahari terkena pada satu bahagian, satu arah saja. Jadi, cahaya matahari yang kena pada satu arah, pucuk akan menghala pada cahaya matahari. Tetapi, auksin akan menjauhi cahaya matahari. Maka dia akan duduk di bahagian
di bahagian teduh. Di bahagian teduh tu. Jadi kalau kita faham di sini, bahagian teduh banyak auksin, maka di bahagian teduh itulah yang akan memanjang. Bila dia akan memanjang, dia akan membengkok ke arah cahaya. Betul tak? Dia akan membengkok ke arah cahaya. Sebab itulah pucuk akan membengkok ke arah cahaya matahari. Itu kisah dia. Bagaimana pucuk boleh memberi rangsangan kepada cahaya matahari. Dia akan pergi, dia akan menghala ke cahaya matahari. Itulah peranan auksin. Okey, tak apa. Kalau tak faham, kita lihat lagi. Okey. Sel di bahagian teduh mengalami pemanjangan yang lebih berbanding dengan sel pada bahagian yang terkena cahaya. Betul lah, sebab apa? Sebab di bahagian teduh tadi auksin telah berada di situ. Auksin menjauhi di bahagian cahaya matahari tu, yang bahagian yang terkena cahaya matahari. Maka dia berada di bahagian teduh. Maka sel di bahagian teduh akan mengalami pemanjangan yang lebih berbanding sel yang berada pada bahagian cahaya matahari. Okey, jadi kesan dia pucuk akan membengkok ke arah cahaya. Betul lah kan? Dengan eksperimen kita buat tadi tu. Eksperimen 1, 2, 3 tadi tu kan. Jadi pucuk akan membengkok ke arah cahaya. Yang membengkok ke arah cahaya tu, bahagian yang terkena cahaya tu, bahagian yang kurang auksin. Yang jadi bengkok tu sebab di bahagian teduh tu ada auksin. Bila ada auksin, sel di bahagian tu akan memanjang. Bila dia memanjang, dia akan jadi bengkok. Dia akan bengkok ke mana? Bengkok ke arah cahaya. Jelas tak? Okey, tak apa. Nanti cikgu akan tunjuk gambar nanti. Jangan risau ya anak-anak. Okey, di sini pucuk menunjukkan fototropisma positif. Okey, mari kita lihat rajah 5.6 di mana dia menunjukkan peranan auksin di hujung koleoptil terhadap gerak balas pertumbuhan berdasarkan fototropisma. Okey, mari kita lihat sama-sama. Okey, baiklah. Ini rajah 5.6 yang cikgu cakap tadi. Peranan auksin di hujung koleoptil terhadap gerak balas pertumbuhan berdasarkan fototropisma. Okey, fototropisma, jadi ada cahaya di sini ya. Okey, kita lihat rajah yang pertama di mana ini merupakan kawalan. Okey, yang kedua, kita tengok di sini kita potong hujung koleoptil dia. Okey, yang ketiga, kita letak di hujung koleoptil tu kita ditutup dengan penutup legap. Okey, legap ni dia tak boleh kena pada cahaya matahari lah. Okey, kemudian yang keempat, hujung koleoptil ditutup dengan penutup luxina. Kalau luxina ni matahari ni boleh meresap ataupun boleh dipancarkanlah kepada koleoptil tu. Okey, yang kelima, tapak hujung koleoptil ditutup dengan objek legap. Ni tapak dia kita tutup dengan objek legap, tapi di sini tak ada apa-apa pun, kita kacau dia. Okey. Kemudian hujung koleoptil diasingkan oleh blok agar-agar. Ni hujung koleoptil kita asingkan dia dengan blok agar-agar, dan seterusnya hujung koleoptil diasingkan oleh mika. Kita letak mika dekat sini Okey, kemudian selepas 2 hari hingga ke 3 hari, apa yang berlaku ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke 7 koleoptil ni. Okey, selepas 3 hari ataupun 2-3 hari lah. Kita lihat yang pertama. Okey, yang kawalan ni, hujung koleoptil tumbuh membengkok ke arah cahaya. Diberi gerak balas terhadap cahaya. Okey, kedua, kita lihat di sini, tiada pertumbuhan koleoptil sebab kita dah potong hujung koleoptil tu, yang mana di hujung dia tu mengandungi auksin tadi kan. Jadi auksin kita potong hujung koleoptil bermaksud kita dah buang auksin tu. Maka tiada pertumbuhan koleoptil berlaku di situ. Kemudian koleoptil tumbuh tegak ke atas. Yang ni koleoptil tumbuh tegak ke atas. Sebab apa dia tumbuh tegak ke atas? Sebab tidak ada rangsangan cahaya di sini. Tidak ada rangsangan cahaya. Jadi dia tak dapat rangsangan cahaya, maka dia naik ke atas je lah. Tak adalah membengkok ke arah cahaya. Okey, seterusnya hujung koleoptil ditutup dengan penutup luxina. Koleoptil akan tumbuh membengkok. Okey, membengkok ke arah cahaya. Yang ni pun sama, membengkok ke arah cahaya. Yang ni pun sama, membengkok ke arah cahaya. Okey. Okey, yang ni tiada perubahan koleoptil berlaku di sini. Tiada perubahan
koleoptil berlaku di sini, di mana hujung koleoptilnya diasingkan oleh mika. Okey, kita asingkan, kita potong koleoptil tu, hujung koleoptil, kita letak mika dekat atas, kita letak balik hujung yang kita potong tu. Jadi auksin tak boleh melepasi mika tersebut. Jadi tiada perubahan berlaku. Okey? Kita tengok peranan auksin dalam gerak balas geotropism pula. Okey? Gerak balas tumbuhan terhadap tarikan graviti juga dikawal oleh auksin. Okey, gerak balas terhadap tarikan graviti. Geo kan tadi kan? Geograviti. Okey, biji benih bercambah di dalam tanah secara mendatar. Kan ada biji benih, dia akan bercambah di dalam tanah tu secara mendatar dulu. Kemudian auksin berkumpul di bahagian bawah hujung pucuk dan akar disebabkan oleh tarikan graviti. Auksin akan berkumpul di bahagian bawah hujung pucuk dan akar disebabkan oleh tarikan graviti. Kita dapati bahawa akar akan menunjukkan gerak balas geotropism, gerak balas geotropisma positif. Akar. Sebab apa? Sebab dia tumbuh ke bawah, iaitu dia ikut arah tarikan graviti. Dia dah ada auksin tadi kan? Maka dia memberi kesan ataupun gerak balas yang positif terhadap geotropism, terhadap tanah diturun ke bawah, maka kita kenali dia sebagai geotropisma positif. Okey, manakala pucuk pun ada auksin tadi kan, tapi dia naik ke atas. Sebab dia cari cahaya kan. Tapi di sini kita tengok geotropism. So, pucuk itu menunjukkan gerak balas geotropism negatif. Geotropism negatif kerana tumbuh ke atas. Jadi, dia lawan arah tarikan graviti. Melawan arah tarikan graviti. Okay. Pucuk, kalau geotropism, dia negatif. Okay. Tadi pucuk, dia fototropism positif kan. Kalau geotropism dia negatif. Okey, kita lihat rajah 5.7 yang mana dia auksin, kesan auksin di hujung pucuk dan di hujung akar terhadap gerak balas geotropism. Kita tengok gerak balas geotropism. Okey. Okey. Ini dia rajah 5.7 peranan auksin di bawah pucuk, hujung pucuk dan hujung akar terhadap gerak balas pertumbuhan berdasarkan gerak balas geotropism. Kita tengok di sini gambar ni, okey, tengok gambar ni, dia bila biji benih ni mula-mula sekali dia akan tumbuh mendatar dulu. Dia tumbuh mendatar dulu di dalam tanah. Kemudian auksin akan berkumpul di bahagian pucuk, okey. Ada nampak dot-dot-dot ni, okey, ada dot-dot ni, okey, pucuk, dan manakala auksin juga akan berkumpul di bahagian akar. Dot-dot-dot dekat sini kan. Okay, ini merupakan kepekatan auksin. Okey, sekarang ni apa yang berlaku ialah kepekatan auksin yang tinggi di bahagian bawah hujung pucuk merangsang pemanjangan sel. Okey, kepekatan auksin yang tinggi di bahagian bawah hujung akar merencat pemanjangan sel. Okey, tengok di sini. Apa yang berlaku di sini adalah hujung pucuk membengkok ke atas. Hujung pucuk dia membengkok ke atas ni, dia bengkok ke atas. Manakala hujung akar membengkok ke bawah. Dia bengkok ke bawah. Ini merupakan graviti. So, itulah yang katanya graviti, geotropisma positif, geotropisma negatif tu. Kalau graviti ke bawah kan. Jadi, siapa yang menunjukkan gerak balas ni ke bawah? Akar. Jadi, akar menunjukkan gerak balas geotropisma positif. Manakala pucuk dia tak mengikut graviti, dia melawan graviti. Jadi, kita kenali sebagai pucuk ni geotropism negatif. Okey. Jadi, di pucuk, kepekatan auksin yang tinggi menyebabkan sel-sel di bahagian bawah memanjang dengan lebih cepat, dan menyebabkan pucuk membengkok ke atas. Okey, pucuk membengkok ke atas. Okey, di akar pula, kepekatan auksin yang lebih tinggi di bahagian bawah akar merencat pemanjangan sel akar dan menyebabkan akar membengkok ke bawah. Itulah sebabnya akar membengkok ke bawah. Kenapa akar bengkok ke bawah? Kenapa pucuk membengkok ke atas? Ini sebab dia. Okey, ini sebab dia.
Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada praktis formatif 5.2. Namakan 3 contoh fitohormon dan nyatakan fungsinya. Okey, cikgu ada bagi tahu 5 pada anak-anak kan? 5 fitohormon dan juga fungsi dia. Sekarang ni soalan dia nak 3 je. Okey. Okey, cikgu bagi 3 lah. Auksin. Okey. Boleh bagi etilena, boleh bagi gibberellin. Okey. Auksin dia merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel akar dan sel batang. Etilena pula dia merangsang pemasakan buah. Gibberellin pula dia menggalak pembahagian dan pemanjangan sel batang. Cikgu harap anak-anak ingatlah kelima-lima fitohormon yang cikgu telah terangkan tadi tu. Okey? Okey, kedua, bagaimanakah auksin dapat mengawal fototropisma pucuk tumbuhan dalam keadaan gelap. Bagaimana auksin dapat mengawal fototropisma pucuk tumbuhan dalam keadaan gelap? Kita lihat jawapan dia. Dalam keadaan gelap, taburan auksin di hujung pucuk adalah sekata. Ingat tadi kan kita letak objek legap tadi kan? Ini menyebabkan hujung pucuk tumbuh tegak ke atas. Ingat eksperimen kita letak objek legap dekat atas tu. Bila kita letak objek legap, kita dapati bahawa coleoptile akan tumbuh ke atas. Tiada bengkok ke kiri, tiada bengkok ke kanan, tiada bengkok ke cahaya matahari pun. Itu maksud dia. Okey. Jadi kita diletak bila dalam keadaan gelap, taburan auksin di hujung pucuk adalah sekata. Dia tak adalah pergi ke bahagian kawasan yang teduh. Tak ada. Okey, Encik Farid yang menjual buah apple di sebuah pasar sentiasa mengasingkan buah yang sudah terlebih masak daripada buah yang sedang masak dengan segera. Bila Cik Farid ni, bila tengok buah apple dia terlebih masak, dia asing terus. Dia tak campur dengan buah yang lain. Wajarkan tindakan Encik Farid. Istilah wajarkan ni. Okey? Ada selalu kita jumpakan. Wajarkan. Dia suruh kita, kenapa tindakan Cik Farid tu buat macam tu? Wajarkan. Okey? Jadi, buah yang terlebih masak akan menghasilkan banyak etilena. Sebab kita ingat bahawa fitohormon jenis etilena ni dia merangsang pemasakan buah. Jadi, buah yang terlebih masak tu dia banyak etilena, gas etilena. Buah yang terlebih masak ni dia akan menghasilkan gas etilena. Jadi gas ini akan merangsang pemasakan buah. Okey, gas ini akan merangsang pemasakan buah yang berada berdekatan dengan buah-buah yang lain. Dan akan menyebabkan buah menjadi terlalu masak dan cepat busuk. Ialah kalau buah yang dah masak, yang terlalu masak, dia akan cepat busuk. Jadi rugilah Cik Farid kan. Jadi sebab itulah Cik Farid dia mengasingkan buah-buah yang terlebih masak tu supaya buah yang terlebih masak itu gas etilena dia tu tidak memberi kesan kepada buah-buah yang berdekatan dengan buah yang lain. Okey. Jadi gas etilena ni dia boleh merangsang buah apple Encik Farid yang tak masak lagi ataupun yang belum masak. Jadi kalaulah cepat masak, maka buah tu akan cepat busuk. Sebab itulah Cik Farid dia asingkan buah apple yang terlebih masak. Okey, jelas ya anak-anak? Okey, sekian dahulu 5.2 untuk video pada kali ini. Jangan lupa video yang akan datang 5.3 cikgu akan upload secepat mungkin. Anak-anak boleh lihat untuk SP yang ketiga. SP yang ketiga 5.3. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.